أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Imam Wan Abdul Halim bin Muhammad Yusuf, Ketua Imam Masjid Sayyidina Uthman Ibn Affan, kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah 2 hari ini dengan sambungan kitab Riyadhus Salihin. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tetap setia menunggu maraton daripada subuh hingga ke saat ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang saya hormati lagi, saya kasihi Safu Takbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi Jumaat yang barakah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Istiri Fatihah. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Puan Moderator Majlis, pimpinan GNI, para alim ulama, pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Saya mulai dengan ucapan tahmid kesyukuran Alhamdulillah di atas pertemuan pada pagi ini melalui platform GNI Gemenur Iman. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dalam kita membicarakan satu kitab Riyadhus Salihin bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Pertemuan pada pagi ini sebenarnya pertemuan kali yang ke-8. Pada kali ini pertemuan kali yang ke-8 dalam kitab Riyadhus Salihin, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan bicarakan pada bab yang ke-8 dalam kitab Riyadhus Salihin, iaitu pada bab istiqamah. Bab istiqamah. Kalau kita tengok dalam kitab kita ni, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia bawakan ada 3 dalil Quran dan 2 dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab istiqamah ini. InsyaAllah kita akan huraikan satu persatu. Istiqamah ni apa dia Ustaz? Istiqamah, kita tengok huraiannya bagi yang ada kitab, muka surat 180. Istiqamah adalah berpegang teguh di atas jalan yang lurus, adalah dituntut oleh Islam supaya semua umat berpegang teguh di atas jalan yang betul dengan penuh iman serta mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Istiqamah ni maksudnya jalan yang lurus, kita tidak bengkok ke kanan, kita tidak bengkok ke kiri. Maknanya kita stay je di atas jalan yang lurus tu,
sampailah kita mati dalam keadaan kita berada di atas jalan yang benar. Kita buat baik, maknanya kekal dalam kebaikan itu sampai kita meninggal dunia. Itu maksud istiqamah. Berpegang teguh. Dia tidak belok ke kanan, dia tidak belok ke kiri. Cumanya, untuk kita jadi orang yang istiqamah ni, bukanlah satu benda yang mudah. Betul tak? Payah istiqamah ni. Kalau istiqamah payah, yang mudah apa dia Ustaz? Yang mudah namanya istirahat. Istirahat mudah. Istiqamah payah. Saya dimaklumkan oleh moderator tadi, marathon kuliah pada pagi ni kan. Bermula dengan bacaan suratul Kahfi. 35 minit juga lebih kurang. Saya pun tadi baca suratul Kahfi bersama dengan jemaah di platform online juga. Kemudian katanya surah Yasin lagi kan. Lepas tu ada tazkirah lagi. Kemudian ni pula ada kuliah Riyadhus Salihin lagi. Lepas ni saya tak tahu ada ke tidak. Ada lagi kuliah lepas ni? Kuliah asar Ustaz. Kuliah asar pula. Istiqamah insya-Allah. Sebab itu kita katakan istiqamah ni payah. Yang mudahnya istirahat. Mudah istirahat. Sebab itu dalil yang pertama Allah sebut tu, kita tengok dalam kitab kita ni, Allah Ta'ala perintahkan supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqamah. Firman Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Maksudnya, maka istiqamahlah kamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa sahaja yang Allah perintahkan pada engkau. Ayat ni, ayat surah Hud, ayat yang ke-112, ayat yang paling berat diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bila terima ayat fastaqim kama umirta, kata Ibnu Abbas, ma nazala ala Rasulillahi ayatan kanat asyakku wa la ashaddu min qawlih fastaqim kama umirta. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak adalah mana-mana perintah yang lebih payah dan yang lebih berat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan melainkan perintah itu perintah istiqamah. Perintah istiqamah. Turunnya ayat ni, surah Hud ayat yang ke-112, iaitu ayat tentang perintah istiqamah, menyebabkan berlaku perubahan pada fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut Rasulullah jadi beruban. Beruban rambut Nabi bila turun perintah ayat istiqamah. Bila beruban ni nak menunjukkan beratnya istiqamah. Satu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah tanya pada Nabi. Ya Rasulullah, Abu Bakar tanya. Hadis ni ada dalam Sunan At-Tirmizi. Abu Bakar tanya, wahai Rasulullah, limadha asra'a ilaika syayb? Kenapa tuan ni cepat sangat beruban? Abu Bakar tanya. Saya dah beruban lagi, awak beruban dah. Apa sebab? What is the because? Kalau soalannya begitulah. What is the because? Apa sebab? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan saya ni beruban, kata Rasulullah, syayyabatni Hud. Puncanya adalah surah Hud. Ayat yang mana? Ayat yang kita baca tadi. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah kamu wahai Rasulullah di atas apa sahaja yang engkau diperintahkan pada engkau. Istiqamah ni payah. Segala macam masalah yang berlaku pada hari ni, sebab apa? Sebab payah istiqamah. Kan, kita tengok kenapa masalah berlaku dalam kalangan individu, rumah tangga, hatta peringkat negara sekalipun, kerana payahnya istiqamah. Sukarnya istiqamah nak menunaikan amanah. Sukarnya istiqamah nak melaksanakan amanah. Sukarnya istiqamah nak laksanakan tanggungjawab, melaksanakan janji, meninggalkan larangan Allah, buat perintah Allah. Payahnya istiqamah itulah mengundang segala macam masalah yang berlaku pada hari ini.
Sebab kita dah sebut tadi, istiqamah ni berat, yang mudahnya istirahat. Istirahat. Tuan-tuan nak kekal istiqamah dalam link ni kan? Bukan mudah ni. Sejam, 2 jam dalam kuliah dan sebagainya. Tapi kita istiqamah insya-Allah. Saya tadi daripada subuh bertugas. Lepas bertugas, datang ke masjid pukul 5 tadi. Tugas subuh pagi ni di masjid. Kemudian sambung dengan kafi. Kemudian kuliah duha pula. Lepas ni kerja pula. Ada mesyuarat pula. Khutbah Jumaat lagi nanti. Moga-moga kita istiqamah insya-Allah. Sebab apa yang menjadikan kita istiqamah? Salah satunya adalah semangat. Betul tak? Kalau tak ada semangat, tak payah cakap lah, kita tidak akan mampu kekal istiqamah. Semangat itulah yang menjadikan kita istiqamah buat benda kecil maupun benda yang besar. Kata orang dulu-dulu tentang semangat ni mahal. Kata orang tua-tua, hidup di dunia penuh cabaran. Patah semangat, binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak. Hilang semangat, maruah akan tercampur. Hidup di dunia banyak masalah. Lemah semangat, hidup akan susah. Bila semangat sudah patah, sebarang kerja takkan menyudah. Bila semangat sudah layu, masuk gelanggang mendapat malu. Bila semangat sudah padam, ke darat sesat, ke laut pun karam. Bila semangat sudahlah lemah, duduk berunding, patahlah lidah. Bila semangat sudah hilang, alamat hidup diperhamba orang. Bila orang hilang semangat, dia hidup bagaikan mayat. Bila semangat sudah lari daripada hidup, lebih baik mati. Bila semangat sudah menipis, tuah tercampur, maruah pun akan terhakik. Tapi ingat, bila semangat sudah kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Bila semangat sudah berkobar, menghadapi musuh takkan gentar. Bila semangat sudah menyala, sebarang kerja takkan tergendala. Bila semangat sudah menggebu, dicampur, dicabar, takkan layu. Pokok pangkalnya yang menjadikan kita istiqamah antaranya adalah kita kena bangkitkan semangat. Tak ada semangat, kita tidak akan mampu istiqamah. Itu kita huraikan ayat yang pertama lah tentang istiqamah. Fastaqim kama umirta. Maka istiqamahlah kamu sebagaimana apa sahaja yang diperintahkan pada engkau. Selesai ayat yang pertama. Ayat yang kedua tentang istiqamah, Allah Ta'ala berfirman lagi. Ayat ni menceritakan tentang kelebihan orang yang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Maksudnya, sesungguhnya orang yang menegaskan keyakinan dengan berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah, tetap teguh di atas jalan iman tadi, maka ketika dia nak menghadapi sakaratul maut, akan turunlah malaikat kepada mereka yang istiqamah. Maka malaikat ini katakan padanya, janganlah kamu bimbang dan janganlah kamu takut, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Kamilah penolong-penolong kamu dalam kehidupan di dunia dan pada hari akhirat. Dan kamu akan beroleh pada hari akhirat apa yang diingini oleh nafsu kamu, serta kamu akan beroleh pada hari itu apa yang kamu cita-citakan untuk mendapatkan pemberian yang serba mewah itu sebagai sambutan penghormatan daripada Allah yang amat pengampun lagi amat mengasihani.
Ayat yang saya baca tadi dari surah Fussilat pada ayat 30, 31, 32. Ayat ni nak menceritakan tentang kelebihan orang yang istiqamah. Allah menjanjikan kepada orang yang istiqamah, apa janji Allah? Diberikan kepada mereka husnul khatimah, kematian yang baik dan mudahnya sakaratul maut. Husnul khatimah dan mudahnya sakaratul maut tak semua orang dapat. Tetapi Allah janjikan akan diberi pada orang yang istiqamah. Kita selalu minta kan, para jemaah sekalian, kalau kita perasan dalam satu doa kita, kita minta Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah, penutup hidup kami dengan cara yang paling baik. Kita selalu minta juga dengan Allah melalui satu doa agar dimudahkan kita saat menghadapi sakaratul maut. Kan ada 10 permintaan dalam satu doa tu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Yang ke-8 kita minta Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami saat menghadapi sakaratil maut. Semua orang kah layak mendapat mudahnya sakaratul maut? Tak semua orang. Tapi Allah janjikan pada ayat yang kita baca tadi, husnul khatimah, mudah sakaratul maut, Allah janjikan pada orang yang istiqamah dalam kebaikan. Orang yang istiqamah, cuba sedaya mungkin berpegang teguh, tetap pada jalan yang kebaikan itu, pada jalan yang baik, mereka ini diberikan husnul khatimah dan mudah sakaratul maut. Cara macam mana? Ketika seseorang yang istiqamah menghadapi sakaratul maut, ketika dia nak meninggal dunia, maka Allah hantar kepada orang yang menghadapi sakaratul maut ini malaikat rahmat. Ini Allah cerita pada ayat yang kita baca tadi. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah mengirimkan malaikat-malaikat rahmat. Lalu malaikat rahmat ini akan katakan kepada orang yang istiqamah, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bimbang, jangan sedih. Apa beza pesanan jangan takut dan jangan sedih? Kalau jangan takut benda yang tak berlaku lagi. Jangan takut mati. Jangan takut masuk kubur. Jangan takut melalui titian sirat. Jangan takut mahsyar. Itu pesanan jangan takut. Pesan jangan takut ni benda yang belum berlaku. Satu lagi, jangan sedih. Wala tahzanu. Jangan kamu sedih, wahai orang yang istiqamah. Jangan sedih ni benda yang berlaku dah. Apa dia benda yang berlaku dah? Orang yang menghadapi sakaratul maut, dia diingatkan jangan sedih. Tinggalkan anak isteri dia ataupun suami dia ataupun siapa-siapa yang dia kasihi. Jangan sedih tinggalkan harta. Jangan sedih tinggalkan kerja. Jangan sedih tinggalkan kerjaya. Jangan sedih tinggalkan kebun. Jangan sedih tinggalkan apa sahaja kepunyaan. Itu jangan sedih. Kalau pesanan jangan takut benda akan datang, jangan sedih benda yang telah berlaku. Sebab apa malaikat pesankan dua perkara ni, jangan takut, jangan sedih? Kerana malaikat bawa khabar gembira, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aku membawa khabar gembira, kata malaikat, syurga menanti kamu sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa Allah berikan? Kepada orang yang istiqamah. Istiqamah. Moga-moga saya dan kita semua termasuk dalam orang yang konsisten dan istiqamah dalam melakukan kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu dalil yang kedua daripada Quran. Dalil yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
Muka surat 181, kitab catatan saya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Suratul Ahqaf ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka ini tidak merasa takut dan mereka tidak rasa sedih, Allah sebut. Mereka tidak berduka cita. Orang yang istiqamah, dia tidak takut. Tadi malaikat pesan pada dia, jangan takut, jangan sedih. Yang ni pula Allah sebut orang yang istiqamah, dia tidak takut menghadapi benda yang belum berlaku lagi. Dia tidak sedih meninggalkan segala macam. Anak dia, harta dia, keluarga dia, kepunyaan dia. Dia tidak sedih. Sebab apa? Dijanjikan Allah, ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Kerana dijanjikan mereka akan masuk syurga, akan kekal di dalamnya sampai bila-bila, jazaa'an bima kanu ya'malun. Ia sebagai ganjaran di atas apa yang mereka kerjakan, antaranya adalah mereka istiqamah melakukan kebaikan. Subhanallah, istiqamah. Cuma itulah kita sebut tadi, istiqamah ni berat. Maka perlu sentiasa kita minta dengan Allah agar kita diberikan istiqamah. Tadi kita sebut cara nak istiqamah, kena bangkitkan semangat. Betul tak? Tak ada semangat, kita tidak akan mampu kekal istiqamah. Orang sakit, kalau tak ada semangat, dia tak akan mampu istiqamah makan ubat. Betul tak? Tak akan mampu istiqamah. Dia nak makan, dia tak nak makan, dia biar begitu je. Sebab apa? Tak ada semangat ada saya ni. Dah tak lama dah kata dia. Jangan demikian. Semangat. Semangat itulah yang mampu kita buat perkara yang konsisten. Satu lagi saya nampak, selain daripada kita kena bangkitkan semangat untuk kita jadi istiqamah, jangan lupa istiqamah ni persoalan hati. Yang memegang hati kita adalah Allah. Minta dengan Allah agar kita diberikan istiqamah. Ini penting. Dan pastilah Allah bila kita minta Allah bagi. Antara doa yang Rasulullah SAW selalu minta dengan Allah, Rasulullah selalu minta agar diberikan istiqamah sebenarnya. Rasulullah dirinya yang maksum pun dia doa kepada Allah agar diberikan istiqamah. Doa yang mana ni? Antaranya doa yang Rasulullah ajar kepada kita, saya yakin semua jemaah hafal doa ni. Rasulullah SAW ajarkan pada kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang memegang hati-hati kami ni, thabbit qalbi, tetapkanlah hati kami ini ala dinik wa ala ta'atik, pada jalan ketaatan kepadamu dan pada jalan agamamu. Maka selain daripada kita bangkitkan semangat untuk kita kekal menjadi orang yang istiqamah, selain daripada tu kita mestilah kena banyak minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah yang memegang hati kita agar kita terus konsisten dan istiqamah. Itu yang kedua lah saya sebut, macam mana tips ataupun cara untuk kita istiqamah. Tadi semangat, yang kedua ni doa. Kemudian ada dua dalil daripada hadis Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab istiqamah. Muka surat 182. Hadis daripada Abi Amrin
an Abi Amrin radhiyallahu anhu, Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, satu hari Abu Amr Sufyan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu soalan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, boleh tak ceritakan kepada saya satu hal tentang agama Islam ini yang mana lepas ni saya tak perlu tanya orang lain lagi dah. Cukup saya tanya pada awak seorang aja. Saya tak perlu belajar dengan Abu Bakar, tak perlu belajar dengan Umar, tak perlu belajar dengan sahabat lain. Dia ni seorang sahabat yang minimalize. Suka straight to the point. Tak nak bunga-bunga, tak nak banyak-banyak orang. Dia suka kepada Islam ni apa dia? Bagi tahu yang tu, saya nak pegang dengan sungguh-sungguh, saya nak beramal sampai mati. Dia kata pada Nabi, sebutkan saya satu hal tentang Islam, qaulan, satu benda aja yang saya nak pegang sungguh-sungguh, yang saya tak perlu tanya lepas ni dah pada orang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sahabat bertanya dalam konteks yang suka kepada perkara yang straight to the point, maka jawapan Nabi kita boleh belajar daripada hadis ni juga. Rasulullah direct kepada point apa yang dia nak. Tak ada Rasulullah berbunga-bunga, mukaddimah yang panjang, tak ada. Straight to the point. Bila sahabat tanya, wahai Rasulullah, boleh ceritakan tak pada saya satu hal tentang Islam? Saya tak nak dah tanya orang lain lepas daripada ni tentang Islam ni. Apa dia? Maka Rasulullah jawab, amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Pendek je jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak beriman, awak beramal, awak istiqamah. Awak beriman, awak beramal, awak istiqamah. Awak tahu, awak istiqamah. Awak tahu tentang kelebihan solat subuh contohnya kan? Istiqamah. Awak tahu tentang kelebihan solat berjemaah, istiqamah. Itu maksud amantu billah thumma istaqim. Tak perlu banyak. Tahu tentang kelebihan menuntut ilmu, istiqamah. Tahu tentang kelebihan sedekah, istiqamah. Itu je pesan Rasulullah. Amantu billah thumma istaqim. Beriman, istiqamah. Cumanya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitkan istiqamah dengan iman, maka ia bukanlah satu benda yang mudah. Rasulullah kaitkan hanya orang yang benar-benar beriman saja yang mampu kekal konsisten dan istiqamah. Nak menunjukkan istiqamah ni payah, maka dikaitkan dengan iman. Sebagai contoh kan. Sekarang ramai yang buat kempen geng subuh macam Jumaat. Kan, kalau tuan-tuan perasan, mana-mana masjid biasanya sekarang ni trending dia geng subuh macam Jumaat. Alhamdulillah, sambutan yang cukup baik kita lihat, ramai yang datang. Kalau kita tanyalah pada orang yang tak datang solat berjemaah ke ataupun tak datang solat subuh berjemaah ke, sebab apa tidak datang? Ia bukan persoalan tentang knowledge, tahu, tetapi ia lebih kepada persoalan tentang iman. Ni bagi muslimi lah. Bagi muslimat itu perbincangan yang lain. Bagi orang lelaki kan, kalau kita tanya pada mereka, tahu tak kelebihan solat berjemaah? Mereka jawab tahu. Solat berjemaah lebih baik daripada solat sendiri berdebam. Mereka pernah dengar hadis kan, 27 kali ganda. Tetapi ia persoalannya, saya tengok tu admin tulis tahu versus mahu. Betul. Bukan persoalan tahu, bukan persoalan ilmu, knowledge. Semua orang tahu. Tetapi kenapa tetap tak datang? Kerana ia persoalan tentang iman. Persoalan tentang iman. Moga-moga bila program kempen subuh berjemaah yang kita buat, mana-mana masjid buat dan sebagainya, ia boleh mencetuskan rasa mahu itu tadi. Boleh mencetuskan rasa mahu dan seterusnya kekal istiqamah. Bukan persoalan tentang tahu, tentang ilmu, tentang knowledge.
Semua orang tahu kelebihan dia. Bahkan kadang-kadang orang buat bergurau pula. Jemaah ni orang buat bergurau pula. Isap rokok seorang je tak berjemaah ke? Isap rokok dia kata berjemaah juga. Dia boleh buat bergurau. Mengumpat 2 orang je. Kita membawang berjemaah lah. Membawang dia berjemaah juga. Dia tahu nak cakapnya kelebihan berjemaah tu. Solat berjemaah, dia tahu kelebihan dia. Tetapi persoalan iman. Sebab itu di dalam surah At-Taubah, Allah menyebutkan, siapa orang yang mampu konsisten mengimarahkan rumah Allah, Allah sebut orang yang ada iman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya golongan ni sahajalah yang mampu mengimarahkan rumah Allah. Siapa dia? Man amana billah, orang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan pada hari akhirat. Maka bila Rasulullah kaitkan istiqamah dengan iman, nak menunjukkan istiqamah ni sangat-sangatlah berat. Sahabat tanya, apa dia kamu nak pesan pada aku wahai Rasulullah? Aku nak pesan kepada kamu satu hal, beriman dan beristiqamah. Cumanya para jemaah sekalian, bila kita sebut nak jadi orang yang istiqamah lah, payah. Kita akan berdepan, yang pertamanya, kita akan berdepan dengan talbisul iblis. Bisikan-bisikan daripada iblis. Betul tak? Iblis akan bisikkan dalam diri kita. Iblis dia ada talbis dia, permainan dia. SOP iblis, Standard Operation Procedure of Iblis ni, dia pandai kacau jiwa ataupun hati manusia. Dia tidak jadikan orang yang istiqamah jadi makin tidak istiqamah. Tidak. Dia tidak jadikan orang yang istiqamah makin hilang semangat untuk beramal, beribadah. Tidak. Tetapi dia jadikan orang yang istiqamah makin istiqamah. Itu bahayanya. Dia jadikan orang yang sudah istiqamah makin bersemangat. Cuma di hujungnya dia akan letakkan dalam hati manusia, dia bisikkan agar timbul perasaan ujub, merasa kagum dengan diri sendiri. Sum'ah, seronok bila orang puji. Riak, nak menunjuk-nunjuk pada orang. Takabur, suka membangga diri di hadapan orang. Ini cabaran bagi orang yang nak istiqamah. Dia mula memandang ibadah orang lain dan memandang ibadah orang lain itu lekeh berbanding dengan diri dia. Itu talbisul iblis. Tengok aku ni istiqamah, kata dia. Kamu dah istiqamah. Dia mula melekeh-lekehkan orang lain. Itu satu sifat yang dinamakan dengan ujub. Cabaranlah bagi orang yang nak istiqamah. Dia akan berdepan dengan talbisul iblis ini. Nak tak nak, kena lawan lah. Kena lawan. Yang kedua, saya nampak cabaran bagi orang yang nak istiqamah. Dia akan berdepan dengan cabaran daripada mulut orang. Mulut orang, betul tak? Orang akan mengata je orang ni, kerja orang mengata je, membawa je. Kita buat benda tak baik, pasti dia akan mengata. Tapi yang peliknya, kadang-kadang kita buat benda elok. Itu pun orang mengata juga. Serba tak kena, orang tu tak kena, orang ni tak kena, yang ni tak kena, yang ni tu tak kena. Bila suruh dia buat, tak tahu nak buat pula. Kerja dia mengata saja. Sebab itu kita tegaskanlah pada pagi ni, bila kita bicarakan tentang tajuk istiqamah, kalau kita yakin apa yang kita buat tu benda yang betul, tak salah dari sudut hukum hakam, undang-undang, tak mengetepikan norma budaya masyarakat, orang terdekat, orang di bawah kita tidak tindas, orang di atas kita tidak tarik jatuh ke bawah, istiqamah dan buat sahajalah. Betul tak? Buat je lah. Sebab mulut orang kita sampai bila-bila takkan mampu tutup. Orang akan kata-kata sehingga kita tak mampu berkata-kata. Sampai mati maksudnya. Kita tegaskan pada pagi ini, tanah Pahang, tanah purba, kaya dengan aneka sejarah. Sepatah kata sudah di kota, jangan mudah diubah-ubah. Getah dibakar dalam pelita untuk menyuluh dalam perigi. Sepatah kata sudah di kota, jangan mudah untuk ubah lagi.
Ada jemaah nak jawab pantun tak? Lepas kuliah kalau nak jawab. Tak habis nanti tazkirah kita ni. Balik pada cerita kita para jemaah sekalian, itu hadis yang pertama lah kita baca tentang Rasulullah mengaitkan istiqamah dengan iman. Istiqamah dengan iman. Dan last sekali hadis terakhir pada tajuk istiqamah ini, muka surat 183. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu, hendaklah kamu sederhana dalam beribadah, tidak keterlaluan dan tidak cuai. Bertindaklah lurus dan ketahuilah bahawa tidak seorang pun yang daripada kamu terselamat kerana amal ibadahnya. Para sahabat bertanya, apakah tidak juga engkau wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, tidak juga aku kecuali Allah memberi kelebihan dan melindungiku dengan rahmatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita bersederhana dalam ibadah, dengan kata lain, jangan buat terlampau banyak. Kerana kalau terlampau banyak sekali buat, menyebabkan lemah semangat, rasa letih, rasa penat, tidak mampu istiqamah. Rasul sebut sederhana, wasatiyah, sederhana saja. Janganlah sampai puasa sampai tak nak berbuka. Ada orang jumpa Nabi, wahai Rasulullah, aku nak solat malam sampai tak nak tidur. Yang kedua pula datang, wahai Rasulullah, aku ni nak ibadat sampai tak nak kahwin. Wahai Rasulullah, aku ni nak puasa sampai tak nak buka. Maknanya keterlaluan, berlebih-lebihan. Rasulullah tegur, jangan begitu. Aku ni orang yang paling bertakwa pada Allah. Aku orang yang paling istiqamah. Aku orang yang paling takut pada Allah. Aku solat, aku tidur. Aku orang paling banyak ibadah, tapi aku bernikah, berkahwin. Aku juga orang yang paling bertakwa. Aku berpuasa, aku berbuka. Maknanya Rasulullah mementingkan kesederhanaan. Istiqamah, melakukan kebaikan walaupun sikit. Sekali buat banyak, lepas tu tidak buat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak suka. Sebab itu, sahabat pernah tanya pada Nabi tentang apakah amalan yang Rasulullah suka, yang disukai oleh Allah. Rasulullah jawab, inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang sangat disukai Allah, amalan yang dilakukan secara berterusan walaupun sikit. Walaupun sikit tapi berterusan, itulah yang kita namakan istiqamah. Contoh, ada orang kalau bulan Ramadan, dia sekali baca Quran tu, khatam mungkin sekali dua kali dalam bulan Ramadan. Tapi lepas Ramadan, masuk Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, bagai-bagai, tak buka dah Quran. Maknanya dah istiqamah. Mana lebih baik? Istiqamah walaupun sikit berbanding dengan sekali buat tu banyak tapi tidak istiqamah. Yang disukai oleh Allah adalah orang yang istiqamah walaupun sikit. Maka dalam hadis ni Rasulullah sebut, qaribu wasaddidu, bersederhanalah dalam ibadah dan istiqamah, bertindak luruslah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, sebagai penutuplah tentang tajuk istiqamah pada pagi ini, saya ada nak bawa satu kisah cerita pendek, anekdot, untuk kita ambil sebagai pengajaran bersama tentang tajuk istiqamah. Tentang ceritanya orang yang tak istiqamah dan cabaran orang yang istiqamah ni, mulut orang dia berdepan. Ada seorang penjual ikan. Dia tulis di signboard dekat kedai dia, perkataan di sini jual ikan segar. Dia tulis perkataan apa? Di sini jual ikan segar. Bagi kita, no such thing kita nak complain signboard kat kedai orang. Betul tak? Ikut awak lah awak nak tulis apa, itu kedai awak.
Tapi ada orang yang bermata lalat. Bila dia tengok signboard di sini jual ikan segar, dia panggil tokek. Tokek, kenapa awak tulis perkataan di sini jual ikan segar? Kan semua orang dah tahu dah kedai awak tu memang di sini, bukan di sana. Bukan di situ. Buanglah perkataan di sini tu. Tokek jenis orang dok istiqamah. Orang komplain sikit, orang komen sikit, orang tam sikit. Dia terus rasa tak sedap. Oh betul juga awak cakap Kenapa perlu tulis lagi perkataan di sini? Dia pun buang perkataan di sini. Dia tempah signboard baru. Sekarang hanya tulis perkataan jual ikan segar. Tuan-tuan agak, ada lagi tak mulut yang komplain? Mulut orang tak akan habis tuan-tuan. Bila tulis perkataan jual ikan segar, datang customer lain pula. Customer lain datang, panggil tokek. Kenapa awak tulis perkataan jual ikan segar? Apa masalahnya? Kan semua orang dah tahu dah, kedai awak ni awak jual ikan yang fresh-fresh, ikan segar, ikan yang dari jeti. Maka tak perlu lagi lah tulis perkataan segar tu. Cukup dengan perkataan jual ikan saja. Kan semua orang dah tahu ikan awak ni ikan yang segar, ikan yang fresh. Tokek jenis orang yang dak istiqamah. Betul juga awak cakap. Dia layan mulut orang. Dia pun buang perkataan segar. Sekarang dia tempah lagi signboard baru, tulis perkataan jual ikan. Agak-agak ada lagi tak orang yang komplain? Mulut orang tak akan habis. Bila tulis jual ikan, datang customer lain pula. Tokek, kenapa awak tulis perkataan jual ikan? Apa masalahnya? Kan semua orang dah tahu dah, kedai awak ni ikan awak jual, bukan bagi free. Kedai awak ni bukan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Tokek jenis orang dak istiqamah. Betul juga awak cakap. Dia pun buang perkataan jual, tempah lagi signboard baru, sekarang perkataan ikan. Ada lagi tak orang bunyi? Ada lagi. Datang customer lain pula. Panggil tokek. Kenapa awak tulis perkataan ikan? Kan semua orang dah tahu kedai awak ni awak jual ikan je. Awak bukan jual benda lain pun. Tokek jenis orang dak istiqamah. Betul juga awak cakap. Dia pun buang perkataan ikan. Kita tengok apa kesan dia. Ketika kedai dia tulis perkataan di sini jual ikan segar, ramai customer yang datang. Apa sebab? Kerana orang tahu apa produk yang dia jual. Tapi oleh kerana dia tidak istiqamah. Tajuk kita pada pagi ni, bab istiqamah. Dia tidak istiqamah. Cabaran bagi orang yang tidak istiqamah ni mulut orang. Orang komplain, hingga dia tidak berpegang lagi dengan pegangan dia tu. Dia tidak istiqamah. Akhirnya kedai dia sudah tidak ada signboard. Orang tak tahu kedai dia jual apa. Dan akhirnya dia terpaksa tutup dengan kedai-kedai dia. Sebab apa dia? Tidak istiqamah. Maka kita tegaskanlah pada pagi ini, kalau kita yakin apa yang kita buat tu benda yang baik, buat sajalah. Apa sebab? Mulut orang sampai bila-bila takkan habis untuk mengata. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah selesai kajian kita pada pagi ini. Kita bicarakan satu bab tentang bab istiqamah. Bab yang ke-8, insya-Allah kesempatan yang lain kita akan baca bab yang ke-9 pula di dalam kitab Riyadhus Salihin ini. Wallahu alam, berkurang hampir pukul 9 dah pada pagi ini. Aku lu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan kembali pada puan moderator, dipersilakan. Ustaz, jawab sikit pantun. Ada nak jawab pantun. Sila. Besi buruk mudah berkarat. Buang saja. Jangan disimpan, buang. Jangan disimpan, baik dibuang. Istiqomah tu memang berat. Marilah kita sama berjuang. Sedap juga pantun dia tu. Yang lain ada nak jawab tak? Moderator, ada nak jawab pantun tak moderator? Ada Ustaz, tapi saya bagi di last. Lepas Boleh. Okey, silakan. Saya buka soalan kan ataupun Ustaz ada kerja yang selepas ni? Saya nak masuk masjid sebabnya preparation hari Jumaat hari ni. Alhamdulillah, baik. Saya tutuplah Ustaz untuk memudahkan Ustaz nak tugas selepas ini. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Di atas tajuk hari ini Kitab Riyadhus Salihin, istiqamah, Masya Allah. Makna istiqamah ialah tetap teguh, tegar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dan kata istiqamah adalah satu kata yang singkat tapi mempunyai makna yang luas kerana
kata tersebut mengatur seluruh perihal seorang Muslim, insyaAllah. Tips yang Ustaz bagi tadi, semangat dan doa tu penting untuk kita. Jadi mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita hari ini. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemah Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh tadi hingga ke saat ini dan tetap setia dengan Gemah Nur Iman, istiqomah duduk dalam majlis ilmu. Itu yang penting tajuk kita hari ini. Semoga kita terus menjadi orang yang sentiasa istiqomah dan istiqomah bukan saja duduk dalam halaqah ilmu tetapi istiqomah dalam melakukan amal ibadat, insya-Allah. Sebelum saya tutup dan menyerahkan kepada Ustaz, pantun saya, majlis ilmu di Gemah Nur Iman hanya online, duduk di rumah. Katakanlah aku beriman kerana Allah dan istiqomah, insya-Allah. Masya Allah. Barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Jadi dengan ini saya mewakili Gemah Nur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah hari ini ada sebarang kekhilafan, ada sebarang kekurangan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.